Diganggu hantu air ketika mencandat sotong. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin menceritakan kisah seorang lelaki yang bernama Pak Itam. Pak Itam ni dia menyediakan sewa bot, bot untuk orang memancing ataupun mencandat sotong. Jadi kebetulan ada 5 orang, orang luar lah, ya, terdiri daripada 4 lelaki dan 1 orang perempuan lah. Mereka menyewa bot Pak Itam ni untuk mencandat sotong. So Pak Itam seperti biasa dia rela hati dan mengambil tempahan sewa botnya itulah. Jadi seperti biasa kalau mencandat sotong, mereka akan mencandat pada waktu malam, selepas maghrib begitulah. Jadi sekitar jam 5 petang mereka sudah bertolaklah dari jeti menuju ke laut. Seperti biasalah. Jadi selepas saja matahari terbenam, maka bermulalah pesta mencandat sotong. Jadi mereka pun umpan ke laut dan lampu spotlight menuju ke laut untuk melihatlah sotong-sotong. Dan tidak sampai 5 minit, salah seorang daripada penumpang tersebut sudah mendapat sotong. Dia tarik dan merancaklah, ya. Sotong-sotong yang mereka candat memang sangat menggalakkan dan banyak. Jadi mereka pun seronoklah candat sampai boleh dikirakan 50 kilogram. Memang banyaklah sotong yang mereka dapat candat pada malam itu. Dan Pak Itam pun rasa pelik lah. Biasanya mereka candat sotong, biasanya yang dia bawa lah tidaklah sebanyak itu. Jadi oleh kerana banyak sudah sotong mereka candat, lebih kurang jam 1 pagi, penumpang-penumpang tersebut sudah berasa keletihan. Dan mereka pun bagi tahu Pak Itam lah, Pak Itam, kami dah letih dah Pak Itam, jadi boleh balik lah, dia cakap. Lagipun dah banyak dah sotong ni. Jadi Pak Itam ikut sajalah, ya, sebab dia tekong, dia pemandu bot saja. So Pak Itam pun bawa lah mereka pulang semula ke jeti. Cuaca pada hari itu memang tenang, tidak ada angin, tidak ada ombak. Ada ombak pun dia hanya ombak yang macam yang kecil sajalah, ya. Jadi cuaca memang amat baik, ya, tidak ada masalah lah untuk mencandat sotong pada waktu itu, dan tidak berbahaya untuk penumpang-penumpang lah untuk mencandat sotong pada hari itu juga. So bila mereka pulang semula ke jeti, belum sampai ke jeti mereka limpas satu laluan tu dia laluan sungai yang menuju ke laut dan pertembungan dengan air laut. So apabila mereka lalu di kawasan tu, tiba-tiba satu ombak yang besar menghempas bot Pak Itam ni. Jadi Pak Itam pun terkejut dengan tiba-tiba ombak tu yang besar begitu. Jadi menyebabkan bot Pak Itam terangkat dan terbalik guys, terbalik. Pak Itam terkejut dan panik. Jadi nasib baik Pak Itam, dia ada pelampung botnya tu lah, pelampung botnya tu berdekatan dengan dia. Jadi Pak Itam terjatuh dan dia nampak gelap, ya, gelap sebab bot sudah terbalik. Dan Pak Itam merasa panik, sebab dalam pikirannya, Allahu Akbar, apa sudah berlaku ni. Pak Itam cuba capai pelampung-pelampung yang dia dapat, ada lebih kurang 2 di tangan dia. Dia terus buang ke tempat penumpang-penumpang sekalian jatuh. Dan dia jerit, ambil pelampung ni, dia cakap. Tapi suasana hanya senyap. Dia tidak dengar suara orang meminta tolong. Biasa begitu kan kalau orang lemas. Ini tidak ada, senyap. Pak Itam merasa risau, dia cakap, Allah Akbar, apa sudah berlaku dengan penumpang-penumpangku ni, dia cakap. Lepas tu dia cakap, tolong jerit, dia cakap. Jerit, tapi tiada suara jeritan dia dengar.
dia semakin risau. Pak Hitam, ya Allah, dia cakap, apa sudah berlaku dengan penumpang-penumpangku ni? Tolong jerit, dia cakap. Tapi langsung tidak dengar suara orang minta tolong atau menjeritkah. Jadi Pak Hitam risau, dia pun azan di tengah laut tu. Ya, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Pak Hitam azan saja, dia dengar seperti suara orang ramai. Ya, suara macam orang, tapi macam suara lebah lah. Allahu Akbar. Dan suara tu sangat ramai. Dia pun terkejut, dari mana suara ramai, suara orang ramai itu datang. Ya, sampai habis azan, la ilaha illallah. Suara yang dia dengar macam ramai tadi tu hilang senyap. Ya, dan tiba-tiba Pak Hitam nampak ada tangan orang terkapai-kapai begini. Sedangkan dia cakap, Pak Hitam cakap, tidak jauh pun darat dengan tempat dorang perahu orang terbalik tu. Ya, jadi air pun tidak dalam sangat. Tapi dia perlu selamatkan sebab dia takut ada di antara penumpang-penumpang yang tidak tahu berenang. Jadi Pak Hitam nampak tangan seorang. Pak Hitam pun berenang menuju ke tempat orang yang terkapai-kapai itu, dan bila dekat baru Pak Hitam dengar suaranya, tolong. Dia cakap, apa asal dari jauh aku tidak dengar, ataupun tidaklah jauh sangat, kenapa aku tidak dengar suara orang minta tolong? Dekat betul-betul, lebih kurang dekat, baru dia dengar suara orang tu minta tolong. Jadi Pak Hitam pun tarik orang tu dan bawa ke darat. Jadi Pak Hitam perlu cari 5 orang lagi. Dan bila Pak Hitam nampak, dia nampak berhampiran dengan bot yang terbalik tu ada 3 orang lagi. So Pak Hitam pun berenang pergi selamatkan lagi 3 orang lagi tu. Okey, 3 orang yang tengah lemas tu. Dan berjaya Pak Hitam selamatkan. Jadi ada 2 orang lagi yang dia perlu selamatkan. Dan dia cuba cari di berhampiran dengan bot tapi tidak nampak. Jadi Pak Hitam sudah semakin risau. Dia cakap, aku lebih rela, dia cakap, nyawa aku terkorban daripada penumpang-penumpangku yang terkorban. Sebab itu tanggungjawabnya. In case kalau ada apa-apa berlaku, mungkin dia akan rasa serba salah. Ya, walaupun bukan salahnya, tapi sebagai ketua yang membawa bot tersebut, keselamatan penumpang adalah utama. In case berlaku apa-apa, dia akan jadi serba salah. Jadi Pak Hitam takut nanti akan disalahkan. Jadi dia kena cari 2 orang lagi. Jadi dia pun masuk lagi ke laut berhampiran dengan bot yang tempat bot terbalik. Dan bila dia cari, tiba-tiba guys, dia nampak satu lembaga hitam berdiri berhampiran dengan botnya. Betul-betul lembaga hitam tu besar, bermata merah, dan badan dia macam berlendir, macam ikan begitu lah. Dan baunya sangat anyir. Ya, dan Pak Hitam terkejut nampak benda tu. Dia cakap, apa benda pula ni, cakap kan. Tapi Pak Hitam pada masa tu sudah tidak takut, sebab dia lebih risaukan 2 nyawa penumpangnya yang belum lagi dijumpai. Pak Hitam tegur makhluk tu. Wahai makhluk air, dia cakap, aku tidak kacau kau. Kalau kau mau ambil sotong tu kah, kau mau ambil bot tu kah, kau ambil lah, dia cakap. Aku tidak peduli. Kalau kau mau ambil nyawaku, ambil nyawaku. Tapi kau jangan ambil 2 lagi nyawa penumpang tu. Kalau kau tidak suka, kau belah dari sini. Dia cakap dengan makhluk air tu begitu. Bukannya Pak Hitam tak takut, cuma Pak Hitam lebih risaukan nyawa 2 orang tu. Dia cakap, lantaklah kau hantu, kau datang ke sini, aku menyelamatkan 2 orang ni lagi. Jadi bila Pak Atan berani begitu, makhluk yang dia nampak tadi tu terus terjun masuk ke dalam air, ombak yang besar, dan hilang. Dan selepas tu barulah Pak Hitam nampak seorang terkapai-kapai di air. Jadi Pak Hitam pun pergi dan bawa ke darat, dan seorang lagi belum dijumpai. Jadi kebetulan ada beberapa bot orang lain lalu di situ. Jadi Pak Hitam pun teriak untuk meminta tolong. So 3 bot tu pun mencari sekitar itu, dan akhirnya mereka jumpa penumpang yang terakhir, yang ke-6, dan bawa ke darat. Dan alhamdulillah ke-6 penumpang Pak Hitam terselamat. Dan
Mereka masih dalam keadaan trauma dan terkejut dengan kejadian tersebut. Sotong-sotong yang mereka sudah candat 50 kg tadi semua hanyut ke laut. Tapi apa yang penting bilang Pak Hitam, nyawa semuanya selamat. Dan bot yang karam tu berjaya ditarik semula ke darat. Dan tidak ada apa-apa banyak kerosakan, cuma hanya karam sajalah ya dipukul ombak. Jadi Pak Hitam merasa heran dan pelik kerana cuaca pada hari itu sangat baik, ombak pun tidak ada. Namun Pak Hitam kata di laut ni apa-apa boleh berlaku, sama ada cuaca tenangkah, ombak tenangkah, laut boleh terjadi apa-apa. So alhamdulillah ke-6 mereka terselamat. Dan Pak Hitam masih ingat lagi makhluk yang cuba mengganggu mereka. Kemungkinan makhluk itulah yang menebalikkan bot mereka. Dan selepas itu Pak Hitam sudah tidak ambil tempahan bot untuk memancing ataupun mencadat sotong kerana dia sudah trauma dan bertaubat dengan kes berkenaan. Jadi guys, itulah dia kisah diganggu makhluk air ketika mencadat sotong. So guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi teruskan sokongan anda untuk channel Alip Bosku. Sekian saja. Assalamualaikum.